Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Muhammad Zali. Saya memegang nombor matriks BC221-60242. Dan saya akan membentangkan karya akhir saya dalam konsep dan konteks dalam lukisan. Let's go. Garisan. Garisan yang digunakan dalam karya ialah garisan bulatan, garisan ombak, garisan lingkaran, garisan selari, garisan tebal, dan garisan nipis. Rupa yang dihasilkan ialah gabungan rupa organik dan rupa geometri. Bentuk ilusi, karya ini berbentuk ilusi. Jalinan tampak. Karya ini menghasilkan jalinan tampak karena karya ini hanya boleh dilihat dengan mata dan tidak dapat dirasa melalui sentuhan. Warna yang digunakan dalam pengisulan karya ini ialah warna asas dan warna sekunder. Warna asas terdiri daripada warna merah dan biru, manakala warna sekunder ialah digunakan warna perang, terang gelap, dan hijau. Harmoni. Karya tersebut menunjukkan keharmonian dalam aspek motif yang berulang dan seimbang bagi mencapai keharmonian dalam karya. Imbangan simetri. Imbangan simetri dapat dihasilkan melalui susunan unsur yang sama pada bagian atas, bawah, kiri, dan kanan karya. Imbangan simetri dapat menghasilkan kesan yang lebih stabil, kukuh, dan formal. Makna tersurat. Terdapat dua bunga raya pada bagian kiri dan kanan karya, sejalur daun yang terletak pada atas dan bawah karya, lingkaran akar yang menjalur di sekeliling karya, dan setumpuk bulatan air pada bagian tengah karya. Makna tersirat. Karya ini adalah berdasarkan kehidupan kita. Bunga raya tersebut menunjukkan manusia, lelaki dan wanita, yang bertemu melalui cantuman jalur daun yang ada pada karya, menghasilkan insan baru simbolik kepada sekumpulan bulatan air yang hidup dalam satu cakrawala yang sama. Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amar Rahimi bin Ramedi. Saya akan menerangkan mengenai hasil karya akhir saya yang bertajuk Teguh. Saya memilih tajuk nama ini sebagai tajuk hasil karya akhir saya adalah kerana saya ingin menyamakan seseorang ataupun individu seperti sebuah pokok yang teguh. Hal ini dikatakan demikian kerana saya ingin menceritakan bahawa seseorang itu perlulah teguh akan prinsip hidupnya agar dia dapat terus melakukan apa yang dimahukan dan tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh orang sekelilingnya. Warna dan media yang telah saya gunakan untuk hasil karya saya adalah pensel warna. Kita dapat lihat dalam karya ini terdapat beberapa jenis warna yang telah digunakan. Sebagai contoh, warna ungu, warna jingga, warna hijau, warna biru, dan warna kuning. Saya memilih warna-warna ini adalah untuk menceritakan sesuatu kisah ataupun mempunyai makna yang tersirat bagi setiap warna yang telah saya gunakan. Karya ini membawa maksud akan kisah hidup seseorang ataupun satu individu yang patut berpegang teguh akan prinsip hidupnya. Hal ini dapat ditunjukkan daripada subjek utamanya, iaitu sebuah pokok yang teguh.
Pokok itu telah terbahagi kepada dua bahagian ataupun dua garisan yang berlainan warna. Satu bahagian mempunyai corak yang seakan-akan organik dan mempunyai warna ungu, manakala bahagian yang lain mempunyai warna jingga dan seakan-akan mempunyai corak garisan lurus. Saya memilih corak-corak ini dan warna ini kerana ia mempunyai makna ataupun maksud tersirat. Bagi corak organik dan warna ungu, saya ingin menceritakan mengenai kisah hidup seseorang yang seakan-akan bebas dan tidak perlu mendengar ataupun terpengaruh daripada kisah ataupun kata-kata orang di sekeliling mereka. Dan warna ungu digunakan sebagai kisah ataupun sifat seseorang itu yang agak sejuk ataupun tidak kisah akan apa yang dikatakan oleh orang di sekeliling mereka. Manakala bahagian yang lain mempunyai corak yang lurus, garisan lurus dan warna jingga. Garisan lurus menceritakan mengenai kisah seseorang itu yang perlu hidup akan prinsip hidupnya dan tidak perlu berubah disebabkan oleh kata-kata ataupun terpengaruh daripada kata-kata orang lain. Manakala warna jingga membawa maksud akan sifat ceria ataupun kegembiraan diri mereka setelah mereka mengikuti apa yang mereka inginkan. Kita dapat lihat dalam hasil karya ini, di penjuru kiri dan kanan bawah karya terdapat seakan-akan bentuk yang agak rumit dan organik. Saya menggunakan bentuk ini untuk menceritakan atau menjelaskan akan sifat virus ataupun sifat yang ingin meresap kepada diri orang lain. Maksudnya saya ingin menceritakan bahawa orang di sekeliling mereka, di sekeliling individu yang ingin mempengaruhi individu tersebut, mereka akan seperti virus. Dan saya menjelaskan hal ini dengan menghasilkan apa yang telah terdapat di setiap penjuru karya tersebut. Manakala kita dapat lihat di bahagian latar belakang mempunyai seakan-akan warna biru, saya ingin menceritakan tentang betapa luasnya langit ini sekiranya seseorang itu berpegang teguh dengan pendiriannya. Dan terdapat juga corak-corak seakan-akan mata-mata yang memandang. Seperti yang saya katakan tadi, mata-mata yang memandang. Saya ingin menceritakan atau menjelaskan bahawa setiap apa yang kita lakukan ataupun pendirian yang individu tersebut akan tetap dinilai oleh orang di sekelilingnya. Saya ingin menceritakan bahawa seseorang itu perlu teguh akan pendiriannya dan tidak perlu terpengaruh dengan apa-apa yang telah dikatakan oleh orang di sekelilingnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini adalah penjelasan bagi karya saya ini. Seperti mana yang kita boleh lihat, saya telah menggunakan warna coklat dan juga warna hijau untuk menggambarkan bumi, tumbuh-tumbuhan dan kehidupan di bumi. Manakala warna biru yang seperti ombak adalah mewakili ombak juga, air yang makin menghakis daratan di bumi. Manakala warna purple yang kelihatan seperti menuju ke warna hijau dan warna coklat itu mewakili perbuatan manusia, yang di mana sedar tak sedar ia juga menghakis bumi, ia juga menelan bumi, ia juga memberikan kebinasaan ke bumi.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hani Irwani dan pemegang kad Matrix bernombor BC221-60121 dan hari ini akan membentangkan karya saya yang bertajuk Renjana. Maksud renjana ialah perasaan cinta yang mendalam ataupun yang kuat terhadap sesuatu insan. Merujuk kepada lukisan ataupun karya yang telah dilakukan terhadap unsur seni yang terdapat pada karya tersebut. Antaranya ialah garisan, yang mana ianya sebuah siri titik hingga ke suatu titik yang dapat menghasilkan suatu gambaran pada sebuah karya. Selain itu juga unsur yang selanjutnya ialah rupa, yang mana dapat dilihat pada karya tersebut, iaitu rupa organik dan juga rupa geometri, dan ianya berbentuk ilusi, hanya dapat dilihat melalui panca indera, dan juga ianya membawa kepada unsur seni, iaitu warna yang jelas sekali pada karya tersebut. Hanya terdapat warna kuning saja sebagai warna asas, yang lain merupakan warna sekunder seperti hijau dan kelabu. Selebihnya diwarnai dengan warna sea green dan juga coklat yang dikategorikan sebagai warna tertier. Seterusnya, berikut merupakan prinsip perekaan yang terdapat pada karya tersebut, iaitu kontra yang jelas sekali kelihatan pada warna hijau dan coklat, dan juga pergerakan pada unsur garisan yang terdapat dalam karya tersebut. Akhir sekali, iaitu makna tersurat pada karya tersebut ialah lukisan separa bulatan yang terdapat pada sisi atas dan bawah sebagai image songsang, dan juga garisan yang menghasilkan arus di dalam karya tersebut. Makna tersirat pula ialah karya ini membawa maksud terhadap tajuk karya, iaitu renjana, yang mengisahkan cinta antara dua insan yang terbawa mengikut arus yang sudah terjalin seiring dengan dunia, yang mana cintanya terhadap pencipta selari dengan kehidupan, dan juga haruslah kita bersama mengingatkan sesama insan untuk terus berada pada landasan yang benar untuk mencapai sesuatu itu. Garisan separa bulatan yang terdapat pada sisi atas dan bawah juga merupakan ataupun merujuk kepada insan seperti lelaki dan perempuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rizwan bin Roslan, nomor metrik BC221-60260. Saya akan membentangkan berkaitan dengan karya akhir yang telah saya hasilkan dalam kursus konsep dan konteks lukisan. Seperti yang Anda lihat pada paparan skrin, ini merupakan karya akhir yang telah dihasilkan oleh pengkarya. Karya akhir ini bertajuk Tiki and the Leaf. Karya ini diinspirasikan daripada sebuah rupa patung tiki yang berasal daripada Hawaii. Rupa patung tiki diambil dan digabungkan dengan beberapa helai daun yang mempunyai berbagai jenis motif. Karya ini membawa maksud dalam sebuah kejahatan terdapat juga sebuah kebaikan. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat sebuah rupa yang kelihatan ganas yang melambangkan kejahatan dan dikelilingi oleh dedaunan yang melambangkan kebaikan. Karya ini dihasilkan menggunakan warna pensel dan ink pen. Pengkarya akan menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan unsur seni dan prinsip perekaan yang telah diaplikasikan dalam karya ini. Terlebih dahulu, pengkarya akan menjelaskan berkaitan dengan unsur seni. Unsur seni yang pertama yang terdapat pada karya ini ialah garisan. Pengkarya memfokuskan beberapa jenis garisan, iaitu garisan beralun, garisan tebal, garisan halus, dan garisan melingkar. Seterusnya, unsur seni yang kedua iaitu rupa. Dalam karya ini terdapat dua jenis rupa, iaitu rupa organik dan rupa geometri. Rupa geometri dapat dilihat pada bahagian tengah, iaitu rupa tiki yang seakan-akan segi empat, manakala rupa organik dapat dilihat pada sekeliling rupa tiki, iaitu terdapat beberapa dedaunan.
Selain itu, warna juga merupakan unsur seni yang digunakan pada karya ini. Terdapat warna sejuk dan warna panas. Warna panas ialah warna merah, warna kuning dan juga warna jingga. Manakala warna sejuk ialah warna biru, warna hijau dan juga warna ungu. Bukan itu sahaja, terdapat warna monokrom yaitu hitam dan juga putih. Di samping itu, unsur seni yang lain adalah jalinan. Jalinan yang digunakan pada karya ini ialah jalinan tampak. Pengkarya juga mengaplikasikan prinsip rekan pada karya ini. Prinsip rekan tersebut ialah penegasan. Hal ini dapat dilihat pada bahagian sudut tengah. Terdapat rupa tiki yang menonjol yang menjadi daya tarikan pada audiens yang melihatnya. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.